dan dengan jelas saya nampak ayat Bismillah kan, tapi tak ada Rahman dan tak ada Rahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Okey, disclaimer untuk cerita ini, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan membawakan kisah yang bertajuk Kucing. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama tadi, seperti yang KSM cakap tadi, kita nak cerita pasal kisah kucing. Mana antara kita ada pembela kucing? Kan, nak pula kalau kucing hitam. Jadi ini adalah kisah yang pertama ni, kita mulakan. Kisah ni berlaku dekat rumah saya tau, macam tu. Ya, rumah saya ni ada dekat salah sebuah Felda dekat Johor Bahru pada awal tahun 2016 yang lalu. Jadi sebelum saya mulakan cerita, saya nak beritahulah yang saya ni memang peminat tegar kucing. Pantang tengok kucing mesti nak peluk. Kan, ramai kan antara kita memang sayang, memang suka sangat dengan kucing-kucing ni kan. Jadi di rumah saya ada bela 4 ekor kucing tau. Maksudnya bukan saya, orang cerita ni, lingkungan umur dalam 2 tahun ke 4 tahun lah macam tu kucing-kucing yang dia bela ni. Dan antara nama kucing-kucing saya ni adalah nama Ning, nama Utih, nama Kiki, dengan satu lagi Hitam, ataupun yang saya panggil dia ni Pak Tam. Panggilan mesra dia lah. Sebab dia ni ataupun Pak Tam ni, dia lah yang paling lama dan paling tua yang saya bela. Dan dia ni jugalah satu-satunya kucing jantan saya yang paling sado. Dia ni selalu bajet acah-acah gangster lah gitu dengan kucing-kucing yang lain. Baik, kisah dia bermula macam ni tau. Waktu tu saya balik daripada kerja dalam lingkungan pukul 6.30 petang lah macam tu kan. So adik perempuan saya masa tu adalah dekat rumah. 2 orang tu baru balik rumah sebab dia orang balik cuti semester. Adik perempuan saya ni 2 orang ni daripada lepas Zuhur tadi dah sampai. Jadi abang saya pun baru juga balik daripada kerja. Time tu lah semua ada kat rumah lah. Dan macam biasa, Ning, Utih dengan Kiki ni dah siap sedia dah dekat dapur. Tunggu makanan, orang kata nak makan petang lah macam tu. Mak saya pun masakkan ikan singgang untuk diorang tau. Tapi saya pelik tau, sebab time tu saya cari-cari si Hitam ni tak ada. Dan saya tanyalah kat mak saya, "Mak, mana ni Hitam? Selalu kan dah ada kat dapur dah time-time macam ni. Tapi pelik lah, Apple cari dia tak jumpa pun. Apple cari dalam bilik Apple pun tak ada." Itulah, mak pun pelik, panggil-panggil dia senyap je. Ni kata mak tau. Saya pun cukup heran tau, sebab selalunya diorang main kat sekitar-sekitar rumah je, area-area laman rumah je. Paling jauh pun pergi rumah sebelah. Itu pun nanti bila panggil-panggil dia akan balik lah. Yang kali ni pula macam pelik tau, sebab bila panggil-panggil tak balik, panggil-panggil tak datang, puas panggil dah. Dan saya pun pergilah tanya pada adik saya. Adik saya ni nama dia Yan. Yan, kau nampak tak Hitam? Mana dia pergi ni? Dah senja dah, dekat maghrib ni tak balik-balik kan? Yan pun jawab, manalah adik tahu bang. Dari tadi adik sampai rumah, Hitam tak nampak pun. Jadi waktu tu saya dah mula rasa macam cuak tau. Yelah, risaulah, kucing kesayangan kan. Takut kena langgar kereta ke, takut kena apa-apa ke kan. Dan saya pun pusing lah, cari sekeliling rumah, pusing sana pergi belakang, pergi ke depan. Sampailah saya pergi rumah jiran sebelah, pun masih lagi tak jumpa tau. Jadi abang saya suruh carilah pergi kat kebun belakang rumah kita orang ni. Saya cakap dengan abang,
Hitam ni, dia satu, dia takut nak pergi kat kebun belakang rumah tu sebab kat belakang rumah tu dia ada monyet. Jadi hitam ni takut dengan monyet. Jadi dia memang tak akan pergi ke belakang tu. Dan last sampailah azan maghrib, tetap lagi tanpa khabar berita tentang si hitam ni. Dan kita orang waktu tu satu family memang dah mula risau tau. Manalah si hitam ni kan, tak pernah dia buat perangai macam ni. Paling lewat pukul 7 macam tu, 7 lebih dah ada kat rumah dah. Duduk. Sampailah azan isyak dan masih lagi si hitam ni tak muncul juga tau. Saya pun cuba cari lagi, manalah kucing kesayangan aku seekor ni kan, tak jumpa. Pusing sekitar rumah, panggil nama dia sambil pegang lampu sulur kan. Hitam. Biasanya kalau kita panggil macam tu dia akan datang. Sedar tak sedar, saya tengok jam, dah pukul 12 malam dah time tu kan. Masih juga tak muncul. Sampaikan movie dekat TV pun dah habis dah. Orang kata dah habis tayangan dah. Saya ni dah gelisah, tak keruan. Hati ni dah tak tenang sangat dah rasanya. Manalah hitam ni kan. Ni mak saya cakap lah doa-doa lah, mudah-mudahan dia balik lah tu kejap lagi, insyaAllah dia tak hilang, ada tu kan. Mak cakap nak menyedapkan hati lah. Dan malam tu saya memang tak boleh nak tidur langsung tau. Saya duduk je tunggu dekat tangga depan rumah tu. Depan rumah saya ada satu tangga, jadi saya tunggu kat situ sambil tunggu si hitam ni balik. Dan adik saya si Yan pun risau juga, sambil tengah-tengah gosok baju kan, sambil temankan saya dekat tangga tu. Masa tu saya tengok jam dah pukul 1:30 pagi tau. Sampaikan adik saya Yan ni tertidur dekat ruang tamu tu sebab temankan saya. Jadi sambil saya lepak-lepak dekat tangga tu tunggu si hitam ni saya makanlah biskut, cecah kopi kan. Dengan tidak semena-mena, saya sambil makan biskut tu sambil menyuluh-nyuluh kan, sebab hati ni tak sedap kan. Saya suluh kan. Saya tersuluh dekat pokok kelapa kat tepi rumah saya waktu tu. Dan ternampak si hitam ni baru keluar daripada semak kat tepi pangkal pokok tu lah, daripada sebelah rumah. Saya pun apa lagi kan, bangun berlari terus pergi ambil dia, peluk dia. Punyalah orang kata rindu ataupun punyalah susah hati tadi kan. Jadi bila nampak si hitam ni, saya rasa lega tau. Saya peluk dia kan. Saya pun cakap kat dia, hitam, manalah kau pergi, kenapalah buat orang risau kan. Tapi si hitam ni senyap, tak mengiau, tak apa, dia diam je. Dan yang pelik tu, bau badan hitam ni busuk semacam tau, macam bau asap kemenyan pun ada. Dan bau tu tak pernah saya baukan pada kucing-kucing saya sebelum ni tau. Dan saya pun tak ambil kisah sangat lah waktu tu kan. Yang penting dia dah balik dah. Dan adik saya yang tidur kat depan tadi tu dah terbangun dah. Sementara saya siap-siapkan sabun dengan besen kan, nak mandikan si hitam ni sebab nampak kotor, nampak busuk sangat lain macam kan. So saya pun niat nak mandikan dia lah. Saya siap-siapkan barang nak mandikan si hitam ni. So adik saya ni peluk-peluk si hitam lah. Dia cium-cium je lah, rindu kata dia, sambil kata, "Abang, bang, asal bau hitam ni macam asap kemenyan je, lain macam je kan." Lepas tu saya jawab, "Yan, abang sendiri pun tak tahulah dia main kat mana ke sampai boleh bau macam tu kan. Adalah, kita mandikan dia dululah." Dan lepas selesai, saya pun ambil kucing tu daripada adik saya. Saya mandikanlah si hitam ni kan. Jadi bila dah mandikan, jadi nak dipendekkan cerita lah, keesokan harinya dia ni ataupun si hitam ni masih lagi tak mengiau tau, macam selalu senyap je. Dan saya balik kerja macam tu, saya bagi makan lah macam biasa, saya bagi dia makan. Yang peliknya waktu tu, kucing saya yang lain, si Ning, Utih dengan Kiki ni, macam tak kenal langsung tau si hitam ni. Macam tak bercampur ataupun tak boleh nak get along dengan si hitam ni. Dengan diorang ni macam takut sangat dengan si hitam ni. Selalunya boleh je diorang makan sama-sama, tapi kali ni tak. Diorang tak nak makan langsung. Sampailah si hitam tu siap makan, baru dah orang kata hitam tu dah siap makan, dah pergi jauh, barulah diorang ni ataupun kucing-kucing saya yang lain dah datang pergi makan. Dan yang saya perasan lagi, diorang ni macam pulau tu si hitam tu. Itu yang adik saya nampak lah kan. Dan hari kedua, dan selepas si hitam ni balik, saya perhati je tau gelagat kucing-kucing saya yang lain ni. Si hitam ni seolah-olah totally different kucing daripada kucing yang biasa saya punya, kucing si hitam ni lah kan. Dengan hitam yang saya kenal dulu, sebab perangai dia berbeza sangat.
Si hitam ni selalu dia macam garang no lah. Macam nak menyerang je kucing saya ni yang lain-lain ni lah. Sampaikan si Utih ni, Utih ni antara kucing saya jugalah, yang paling lemah lembut, paling manja, paling orang kata paling senang nak dibelai kan. Dah 2 kali dah nak ditekamnya kan. Sampaikan kat perut si Utih ni ada bekas cakar. Panjang jugalah. Itu adalah hasil kerja-kerja daripada si hitam ni lah. Padahal sepanjang 2 tahun diorang duduk bersama ni, kucing-kucing saya duduk bersama lah, tak pernah pun gaduh. Gurau-gurau biasa tu biasalah kan. Yang peliknya, kat bilik saya pada hari pertama tu, si hitam balik. Lepas si hitam balik ni, saya bangun daripada tidur. Dekat katil saya ada beberapa helai rambut yang panjangnya tu hampir dekat 2 meter tau. Dalam 1 meter lebih lah macam tu. Dan saya tanya adik saya yang seorang ni lah, sebab nama dia je yang rambut panjang. Nama dia Zira. So sebab dia je yang ada rambut panjang sampai ke peha. So Zira, oh Zira, semalam kau ada tidur kat bilik abang ke masa abang pergi kerja? Mana ada bang, Zira tidur bilik sendirilah. Kenapa pula Zira nak tidur bilik abang? Kenapa bang? Betul ke? Habis tu ni siapa punya rambut? Panjang-panjang rambut ni dalam bilik abang ni. Dah 2 hari dah abang diamkan je. Tapi kali ni abang tengok macam ada lagi kan. Tu abang tanya kau. Abang ni janganlah tuduh-tuduh orang pula kan. Takkanlah kita nak tidur bilik abang. Yelah, dalam rumah ni kau seorang je yang rambut panjang. Yang rambut dia paras bahu je. So saya waktu tu tunjukkanlah rambut yang ada pada saya. Dekat 10 helai rambut yang saya jumpa kat atas katil tu, saya tunjukkan pada adik saya Zira. Zira pun cakap, bang, rambut Zira tak adalah panjang sampai macam ni bang. Abang tak percaya, abang cubalah ukur. Cek sendiri. Dan adik saya tu sambil-sambil tu dia buka ikatan rambut dia untuk saya cek. Kan orang kata ukur kat kepala dia macam tu lah. Jadi bila saya cek balik, rambut yang saya jumpa dalam bilik saya ni lebih panjang daripada rambut si Zira ni, adik saya ni. Jadi waktu tu saya pun diam je lah. Dan esoknya, hari ketiga tau, saya bangun pagi nak pergi kerja lah konon-kononnya. Saya terkejut tau, disebabkan cadar saya tu warna putih tau. Jadi saya boleh nampak beberapa helaian rambut dekat bantal sebelah saya. Dan saya pelik tau, takkanlah malam-malam adik saya boleh masuk tidur kat dalam bilik saya pula. Jadi saya makin pelik. Semenjak si hitam ni balik, banyak perkara pelik berlaku tau. Dah masuk ke hari keempat dah waktu tu. Hitam takkan muncul waktu siang. Dan dia hanya muncul selepas waktu maghrib saja. Itu pun membuatkan saya lagi pelik dan lagi muskil. Kan, siang tak ada, malam ada. Itu pelik tu kan. Dan malam yang kelima, lepas saya layan movie Avengers waktu tu dekat Astro, saya pun masuklah tidur macam biasa. Hitam pun akan tidur kat tepi katil king saya. Dan kucing-kucing saya yang lain ni, dia orang tak tidur dengan saya. Dia orang tidur kat luar, kat ruang tamu. Dan saya dah tak tahu dah nak buat macam mana dah waktu tu untuk nak satukan dia orang ni tidur berempat macam dulu-dulu tau. Dan masa tu saya agaklah dalam pukul 12.30 malam agaknya macam tu saya pun dah tidur macam biasalah. Malam tu agak panas sikit lah sebab dah 4 hari tak hujan. Tapi saya pun tolaklah selimut ke tepi. Dan dalam masa saya tidur tu, hujan tiba-tiba turun tau. Agak lebat jugalah malam tu tau. Al-maklum lah, dah 4 hari dah tak hujan waktu tu. Dan saya pun dah mulalah rasa sejuk. Jadi saya pun cubalah nak tarik selimut balik semula. Sebab tadi konon-kononnya panas, tolaklah selimut tu ke tepi. Jadi ni bila dah rasa sejuk, tariklah balik selimut tu. Masa tu saya tidur ayam je sebenarnya tau. Saya pun tarik selimut tu dan saya seolah-olah tergenggam rambut tau. Dan waktu tu saya terus terjaga tau. Siapa tak terkejut Tapi bila saya pandang kiri kanan saya, tak ada orang tau sebelah saya. Dan saya pun orang kata tak apalah, mungkin perasaan je lah. Jadi saya pun terus tidur balik semula macam biasa. Nak dipendekkan cerita, dan malam esoknya Tok Imam Hussein datang ke rumah saya tau. Nak bincang dengan bapak saya lah konon-kononnya waktu tu, pasal parking motor dekat surau. Nak tambah bumbung lah, nak itulah inilah kan. So bapak saya ni dia setiausaha dekat surau tu. Masa saya buka pintu tu, Tok Imam Hussein tu tengok saya tau. Dia tengok saya waktu tu macam pelik je tau. Dia cakap dengan saya, "Pul, kau sihat ke Pul?" Dan saya cakap, sihat je mam, tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah, sihat mam, Alhamdulillah. So
saya pun malas lah nak campur kan. Dia orang kata orang tu bincang kan kat orang tamu waktu tu. Saya pun masuklah dalam bilik saya. Dan dalam pukul 11 macam tu lah, bapak saya ketuk pintu bilik. Pul. Oh Pul. Dan bapak saya cakap yang Imam Hussein ni nak jumpa saya. Dalam hati saya waktu tu lah, dah kenapa pula lah Imam Hussein ni nak jumpa saya kan. So saya ni bukannya AJK surau ke apa ke kan, nak ajak bincang sekali pasal orang kata nak pasang bumbung ke apa kan. Jadi Imam Hussein pun jumpa saya waktu tu dekat luar laman rumah macam tu kan. Dia tanya saya, Pul, ni Tok Imam nak tanya sikit kau ada bawa masuk apa-apa ke dalam rumah? Kan saya waktu tu dengar soalan daripada Imam ni macam pelik lah dengan pertanyaan dia macam tu kan. Bawa masuk apa pula Pak Imam? Kan apa pun je lah dalam 2-3 hari ni, barang ke apa-apa ke, kucing ke kan. Dan lagi buat saya pelik bin ajaib waktu tu, kalau kucing tu adalah, itu pun si Hitam. Tok Imam pun tahu kan, Hitam tu memang kucing saya. Tok Imam tu jawab, tak apalah, esok lepas maghrib nanti Tok Imam datang, ada hal sikit dengan kau. Esok pastikan kau ada jangan tak ada pula. Jadi waktu tu saya rasa makin pelik tau bila Tok Imam cakap macam tu. Yalah, malam tu saya biasalah tidur macam biasa, dan pagi-pagi bangun macam biasa, mesti ada helaian rambut yang panjang dekat katil saya. Dan jadi saya pun abaikan je lah kan, benda dah biasa jadi kan. So malam tu selepas maghrib, seperti yang dijanjikan, Tok Imam pun datang lah tepat pukul 7.45 malam kat rumah saya. Dan bapak saya terkejut tau. Ingat kan si Tok Imam ni nak bincang pasal surau, tapi kali ni lain cerita tau. Ini perbualan saya setingkatkan, ataupun ini adalah perbualan saya dengan Tok Imam tau, yang diringkaskan lah. So Pul, semalam tu ada tanya tau, kau ada bawa masuk sesuatu tak dalam rumah ni? Satu family saya waktu tu terkejut tau, bawa masuk apa lah pula Tok Imam ni kan, kata dia orang. Dan untuk pengetahuan anda semua Tok Imam ni juga mahir dalam perubatan Islam, dan terkenal lah, agak terkenal lah. Macam yang saya cakap semalam, saya bawa masuk kucing hitam. Si Hitam tu kan kucing saya kan, Pak Imam tahu. So Pak Imam tu cakap lagi, kau yakin ke Hitam tu betul-betul kucing kau? Mana kucing hitam tu? Saya pun bawa lah Tok Imam pergi ke bilik saya. Waktu tu si Hitam ni tengah tidur dalam bilik. Buka je pintu bilik tu, Tok Imam tu terus istighfar tau. Astaghfirullahalazim, 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 Allahu Akbar. Macam itulah Tok Imam ni kan. Kita orang waktu tu semua terkejut tau. Dah kenapa? Saya tanya, Tok, kenapa Tok? Terkejut kembali lagi kan. Dan kita orang waktu tu kembali semua pergi ke ruang tamu lah. Tok Imam Hussein pun beritahu lah apa yang kita orang tak tahu, ataupun apa yang kita orang tak nampak. Sebenarnya itu bukan kucing kau Pul, tapi itu adalah kucing belaan jin yang kau dah mempelawa tuannya sekali masuk ke dalam rumah. Kaki aku waktu tu dengan tangan dah menggeletar tau, menggigil terus bila dengar apa yang Tok Imam tu cakap macam tu lah. Pul, kucing hitam tu ada tuannya. Bila kau bawa masuk kucing tu ke rumah kau, kau bukan bawa saja kucing je tau, kau bawa tuan dia masuk sekali. Dan tuannya pula jin betina yang dah start ataupun dah mula suka pada kau. Dan sebab itulah dia tak kacang kau. Tapi Alhamdulillah, perkara ni baru je jadi kan. Jadi waktu Tok masuk bilik kau tadi, Tok nampak yang jin betina tu tengah duduk sebelah kucing dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Dan sekarang ni barulah saya tahu tau apa sebenarnya yang terjadi selama 4 ke 5 hari ni. Dan selepas selesai bincang, lepas isyak macam tu lah, Tok Imam Hussein siapkanlah bahan-bahan untuk nak halau jin ni. Dan sambil memegang tasbih ni, Tok Imam Hussein pun masuklah ke dalam bilik saya kan. So azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Tok Imam Hussein ni baca ayat-ayat ruqyah lah, ruqyah ayat-ayat tertentu lah. Sambil dia membaca ayat-ayat tu, kucing hitam tu ataupun kucing hitam saya ni tadi, yang saya rasa macam saya punya tu, terus tu melompat keluar daripada rumah tau, melalui tingkap bilik dan hilang dalam kegelapan malam macam tu. Dan selepas selesai membaca dan pagar rumah saya dengan family waktu tu terdengar suara halus jeritan daripada jin betina tu
Dalam pukul 10 malam lah waktu tu macam tu. Selepas selesai, terasa tenang lah waktu tu rumah, rasa aman sikit rumah ni, dah rasa macam sebelum ni lah. Dan esoknya, kucing saya yang lain-lain ni ngutih dengan Kiki ni, mainlah macam biasa kan. Seperti selalu lah, seolah-olah macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi waktu tu, saya masih lagi muskil tau. Manalah kucing saya si hitam ni kan. Dan saya pun cubalah jalan-jalan kat sekitar rumah. Lepas tu saya macam terbau macam bau bangkai tau, dekat dengan pokok kelapa sebelah rumah saya tu. Dan saya pun selak-selak lah daun kelapa kering yang ada kat situ. Saya tengok-tengok, ya Allah, rupa-rupanya si hitam ada kat situ. Dah mati dah. Dan kalau mengikutkan pemerhatian saya waktu tu, bangkai si hitam ni dah macam hampir 4 ke 5 hari dah. Maksudnya hitam ni dah mati lebih kurang dah 4 ke 5 hari lah. Mungkin si hitam ni mati waktu dia tak balik. Daripada start awal tu dia tak balik ke rumah hari tu. Sedih gila saya waktu tu tau. Antara nasihat Tok Imam Husin kat saya lah, kucing hitam yang selalu kita nampak kat hutan tu ataupun kat kebun, selalunya ada tuannya. Jangan kita suka-suka nak ambil tau. Melainkan bagi makan tak apa. Takut-takut kita diapa-apakan oleh tuannya. Dan selalunya tuannya ni jin ataupun orang bunian tau. Tak pun jin yang menyerupai kucing hitam. Itu lagi bahaya kata dia. Dan sudah pun 4 tahun berlalu kejadian tu. Masih lagi kami sekeluarga masih ingat tau sampai sekarang. Untuk si hitam pula, kucing kesayanganku, kata dia, semoga tenang dan aman di sana. Okey guys, ini adalah kisah yang pertama. Macam mana anda rasa? Okey tak kisah dia? Dan kalau anda masih lagi berminat nak dengar kisah-kisah tentang kucing, saya ada lagi satu kisah tentang kucing. So korang yang mana nak dengar tu, stay tune. Untuk kisah yang kedua ni pula, ni cerita tentang orang yang terkena sihir kucing. Ni berkenaan dengan kawan dia. Dia cerita tentang kawan dia yang terkena dengan sihir kucing lah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Baiklah, cerita yang saya nak cerita kat sini adalah cerita pasal kawan baik saya ni. Sampai ke tahap hampir-hampir kawan baik saya ni jadi gila tau. Nama dia Syafi'i dan kita orang kawan-kawan panggil dia CPE kan. So CPE ni mengaji dengan ayah saya dan tua daripada saya setahun lah macam tu. Jadi CPE ni kawan baik lah. Orang kata best friend saya lah. Memanglah tak ada masalah lah dengan budak CPE ni kan. Memang dia okey. Tapi CPE ni dia punya kedegak tak tahulah nak abak macam mana kan. Kedegak sungguh kata dia. Bukan biasa-biasa punya kedegak. Memang kedegak berteruk punya lah. Lain yang ayah saya ajar, lain yang dia buat. Jadi contohlah ayah saya ajar mat asli 2 harakat. Dia bantai mat asli 8 harakat jadinya kan. Ayah saya ajar pula solat jenazah 4 takbir. Dia balun sekali solat solat jenazah dengan sujud-sujud sekali dia buat. Astaghfirullahalazim. Time sembahyang raya pula, orang datang solat awal biasanya kan. Dia datang time khutbah. Lepas tu bila dah habis, dia rasa kan pula kan. Buat-buat dia katanya, apasal pula khutbah dulu kan, baru solat. Dia ni jenis orang yang tak bagi buat. Itu yang dia nak buat sangat-sangat tau. Dia suka ikut akal dia sendiri je kan. Dan baiknya pula si PE ni dia tak kacau orang. Kira okey lah. Dan satu hari tu ada seorang, bukan penduduk asal kat situ meninggal dunia tau. Dia ni bukan orang Islam, tapi orang Buddha ataupun Cina bukan Cina, agama Buddha lah begitu Jadi orang tua ni asalnya daripada Siam. Entah bila lah dia merantau ke kampung tu, tak pastilah kan. Jadi tahu-tahu dia dah ada kat kampung tu. Dan orang Buddha ni, dia ni jarang bercampur tau dengan orang lain. So dia ni menyendiri je macam tu dalam rumah yang serba tak cukup tu. Jarang keluar daripada rumah. Keluarga pun tak ada. Lonely lah kiranya orang tua ni. Dan dia pun dah mati dah dalam 3 hari dah macam tu. Barulah orang kampung tahu. Tahu pun sebab bau busuk yang amat sangat tau. So bila si PE ni dapat tahu cerita-cerita ni, mainlah orang kata kegilaan dia tu pun dah sampai lah. Dia pun ajak kawan-kawan, termasuklah saya sekali, untuk masuk ke rumah orang Buddha tadi tu, yang rumah angker tu lah konon-kononnya. Of course lah,
Saya sebagai kawan baik dia mestilah follow kan. Sebab saya pun memang suka yang jenis cari pasal juga kan. So petang tu kita orang pun masuklah bertiga. Kita orang tambah lagi seorang kawan, nama dia Din. Dan pintu rumah tu dah ditampal pun dengan polis. Dengan apa, tali kuning tape yang warna kuning tu, dilarang masuk sebab ini dah kes polis. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi kita orang ni pun peduli apa kata dia. Dalam diri memang ada cita-cita nak jadi inspektor polis pun. Jadi ni peluang nak jadi CSI lah konon-kononnya. Sebaik saja pintu rumah dibuka, bau dia Masya Allah punyalah busuk, serupa macam ada bangkai gajah tau dalam tu. Patutlah orang kampung duk membawang sakan. Dan ayah saya pun pesan jangan kata nak pergi main kat area rumah ni, kata dia. Pesan ayah lah Tapi anak dia ni termakan dengan hasutan kawan-kawan. Yang ni kawan kata pengaruh akan sebaya lah ni Kalau ayah tahu ni memang rantai buluh lah makan dia kan. Singgah tengah belakang, kata dia. Jadi kami pun masuklah ke dalam tau, dengan menutup hidung, guna baju masing-masing. Orang kata angkat ni tutup lah macam tu kan. Keadaan kat dalam tu sangat-sangat suram. Hapak bau dia. Dengan sedikit bias-bias cahaya daripada luar tu, mula menampakkan sisi dalam rumah ni yang hitam. Tahu tak ada apa dalam rumah tu? Bangkai kucing berselerakkan dalam rumah ni. Tak kurang dari lebih kurang 20 ekor lah macam tu. Ada yang mati seakan-akan digantung, tercekik lah macam tu, kena sembelih. Dan yang paling sadis tu, ada seekor kucing dibakar, separuh badan atas pembanggang tanah. Separuh badan dia elok dan separuh lagi hangus macam tu. Dan saya ni jenis lelaki yang orang kata pencinta kucing, bukan pencinta wanita dia kata dia pencinta kucing. Merembes air mata saya waktu tengok keadaan kucing macam tu. Sedih dan bercampur dengan hairan. Kenapa macam ni kan? Ada ke orang sanggup buat macam ni kan? Apa yang orang tua ni buat sebenarnya dalam rumah ni? Dengan kucing-kucing ni, dia buat siksa kucing ni macam ni kan? So saya dah tak tahan lah waktu tu kan. Tak sampai 5 minit macam tu saya ada dalam rumah tu. Saya dengan si Din ni dah terus cari jalan keluar kan. Terbatuk-batuk kita orang sebaik saja dapat menghirup udara segar yang kat luar rumah. Cahaya petang pun dah kian malap tau. Orang kata dah start nak gelap macam tu. Dah menandakan waktu maghrib pun bakal tiba lah maksudnya kan. So kita orang ni dah nak kena belah habis tu sebelum bapak saya tunggu dengan rotan keramat dia dekat depan rumah. Ya, saya pula bukannya jenis boleh kalau tengok anak dia ni tak pergi masjid tau. Kena ada alasan kukuh. Kalau tak pergi masjid ke tak bagi alasan yang kukuh, memang siap lah kau mendapat kan. Sebelum saya ni tekan pada pedal basikal ni, saya baru perasan waktu tu PE masih ada lagi dekat dalam tau. Jadi Din pun tak jadi nak belah lah kan. Jadi kita orang panggil PE, oi PE, jomlah weh, balik lah. So daripada luar, tapi si PE ni tak menyahut pun tau. Dia buat tak tahu je kat dalam, senyap je. Jadi kita orang kat luar ni, si PE ni pengsan ke apa kan. Jadi saya pun turun daripada basikal dan jenguk-jenguk lah kepala daripada masuk. Orang kata nak tengok dalam rumah puaka tu kan. Ya, si PE ni masih ada lagi kat dalam. Dia kat dapur tau, bahagian dapur. Dia macam tengah tengok sesuatu, macam tengah baca sesuatu dekat tangan dia tau. Pada sekeping kain yang ada dekat tangan dia macam tu. Jadi saya panggil lagi si PE. Tapi si PE ni diam je tau. Macam tekun membaca benda tu. Jadi saya pun masuk dalam rumah tu, jalan, pergilah sebelah PE ni tau. Nak tengok apa benda yang si PE ni buat sampai ralit sangat kat dapur tu kan. Rupa-rupanya pada kain tu ada tulisan Siam tau. Dan separuh tulisan tu tulisan Jawi, macam bercampur-campur gitu tulisan dia. Jadi saya pun belik-belik lah tulisan pada kain tu yang masih lagi dekat tangan PE waktu tu. Dan dengan jelas saya nampak ayat Bismillah kan, tapi tak ada Rahman dan tak ada Rahim, dan diganti dengan tulisan Siam kat belakang dia. Yang dah tentu saya tak faham lah tulisan Siam. Siapa pun faham. Jadi magicnya waktu tu, CPE ni boleh dapat baca. Macam dia faham sangat dengan bahasa Siam tu. Macam terror sangat. Lancar dan sedap pula bunyi dia, kata dia kan. Bercampur-campur Arab dengan Siam ni. Sudah. Dan sejak bila pula dia ni pandai cakap Siam kan. So saya pun cuit baru PE. PE, jom lah belah. Tiba-tiba saya terdengar tau suara ayah saya macam panggil saya daripada kejauhan. So ayah saya panggil-panggil. Dalam hati saya waktu tu,
rumah saya dengan tempat ataupun rumah uncle ni agak jauh tau sebenarnya. Takkanlah suara ayah ni boleh sampai ke sini, kata dia. So dalam hati waktu ni, cuak juga tau. Macam mana lah, mungkin bapak aku tahu ke, ada kat depan rumah ke kan. Aduh, jahanam saya fikir waktu tu. Memang dah fikir cuak lah. Last kali saya dengar, balik, macam tu lah konon-kononnya. Tapi tanpa banyak cakap, saya pun terus seret, jom lah PE balik kan, kau nak macam ni, dah balik macam tu kan. Dan dalam perjalanan nak balik tu, kita orang ni diam je tau, 1000 bahasa, tak bercakap apa, tak bunyi apa pun sepanjang balik ke rumah. Dan sampailah ke rumah, tepatlah waktu Bilal masjid sedang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik je masuk je ke dalam rumah, mata saya terus menilau tau. Mana ayah kan. Cari ayah saya dulu kan. Jangan main-main weh. Kadang-kadang rotan sampai dulu babe. Sebelum mata ni sempat nampak ayah, rotan dah sampai kat belakang lah, kata dia kan. Tapi waktu tu ayah tak ada. Yang muncul mak je. Ayah dah pergi masjid dah. Cek pergi mana. Sampai ke maghrib. Ayah pergi awal tadi, ada mengaji, kata dia. Dah tahu malam ni ngaji, duk pergi melilau buat apa, kata dia. Nak kena dengan ayah. Yang mak saya ni selalu beletek, biasalah. Kalau mak beletek, memang tahan je lah telinga tu, kata dia. Jangan dilawan kan. Dia beletek bersebab tau. Sebab mak-mak kita ni biasa dia sebab beletek tu, sebab dia nakkan kita ni jadi orang. Jadi kakak saya ni, adalah kakak-kakak saya kat situ tersengih-sengih je lah tengok kena bebel dengan mak kan. So abang saya pun dah follow ayah dah ke masjid. Dah siap-siap dah. Saya pun dah siap-siap semua, dah mandi semua. Saya pun terus pergi masjid. Macam biasa, ayah saya jadi imam kat situ lah. So habis mengaji dan solat isyak, ayah saya pun panggil tau. Waktu ayah saya panggil ni, jantung dah dudak. Memang cuak sangat lah kan. Takut dia tahu kan. Tapi waktu tu ayah saya cool je tau. Dia relax je tanya. Dia pun tanya elok-elok je lah waktu tu kan. Di, PE mana? Kenapa PE? Lega rasa dia kan. Sebab dia tak tanya pasal saya. PE? Tak tahu kan. Kat rumah lah kot. Petang tadi nampak je kat padang. Saya pun cuba cover line tau. Tapi dalam hati waktu tu memang dapat rasa yang bapak saya ni dah hidu sesuatu tau. Lirikan mata ayah ni dah lain macam, punya tajam tu lain macam je tau rasanya. Dan selang 2 hari macam tu, saya masih lagi tak nampak muka PE selepas kita orang pergi ke rumah angker tu tau. Jadi baik dekat padang ataupun kat masjid, memang tak jumpa PE. Dan sehinggalah pada hari ketiga macam tu, kat petang, pada satu petang tu, kita orang tengah lepak-lepak dengan geng sekampung lah dekat padang. Orang lepak biasalah dekat pot biasa kita orang kat tepi padang tu. Dan dari jauh saya nampak si PE ni datang tau, dengan kayu basikal. Wah, dalam hati saya, alhamdulillah lama tak jumpa dia ni kan. Hidup lagi rupanya, ingatkan dah meninggal. Hampir mana PE, kata dia kan. Dan PE tu sengih-sengih lah macam biasa, dan kelak ketawa macam biasa kan. Cuma saya jadi pelik tau, bila dekat dia ni, bau dia tu macam bau tai kucing macam tu tau. Bau hamis, macam bau kucing gelandangan pun ada. Dan lagi pelik, bila time nak balik tu, dia sound saya, dia cakap apa tau, lapak lah, nak balik lah, makan gulai kucing Sat. Oi, apa benda punya si PE cakap macam tu kan. Dalam hati saya dah, kenapa PE ni cerita pasal kucing-kucing ni macam kan. So malamnya selesai urusan dekat masjid, saya dengan ayah ni siap-siap nak balik lah. Orang kata dah siap settle kat masjid semua. Datanglah lebay ni ayah PE lah, dalam keadaan kelang kabut tau, menggulungkan pelikat dia, gulung-gulung macam tu, macam nak tanggal gitu kan. So Imam, tolong Sat nak, anak aku. Si lebay ni menyapa ayah saya ni, tak bagi salam pun, dia terus minta tolong gitulah, kata dia. Pasal apa? Ini ayah saya cakap pula kan. Anak yang mana? Ayah saya pun daripada duduk lepak-lepak kat tengah masjid tu terus bangun lah. Orang kata bangun daripada tanya masjid. Lebay tu cakap, PE, mainlah Sat tengok. Kan gitulah. Dah lain macam dah ni kan. So waktu ni saya dah jam tau. Saya teringat balik keadaan PE petang tadi. Alamak, dah kenapa pula dengan si PE ni kan. Waktu tu saya dengan ayah ikut je lah lebay tadi pergi rumah dia. Kemain laju lagi di jalan kau. Sampailah, orang kata saya ni tengah-tengah nak mengikut dia, tapi bapak saya relax je lah, santai je lah. Sampailah kat depan rumah lebay tau. So mak PE dengan adik dia lagi 2 orang tu ada kat luar tau. Pak Lek, jiran sebelah ni, anak beranak semua pun ada kat luar. Semua duk kerumun ni kat luar rumah tau. Dan agak kecoh lah keadaan masa tu tau.
kat dalam rumah PE waktu tu, saya dengar tau bunyi macam mentera siam dibaca tau. Tolong Sat mam, dia start jadi macam tu daripada malam semalam tau. Tapi tak teruk macam ni. Semalam dia cakap dinding, cakap sorang-sorang je. Tapi malam ni jadi macam ni, makin teruk pula. Ni kata lebay kat ayah saya waktu tu lah. Ayah saya pun naiklah ke rumah kan. Naik ke rumah, saya ni follow je lah daripada belakang. Masuk dalam rumah, saya nampak benda yang paling saya tak suka nak tengok. 2 ekor bangkai kucing terkangkang dekat penjuru rumah. Seekornya kepala dah hilang dah. Dan seekor lagi ni darah keluar daripada perut, dah terburai dah. Orang kata perut kucing dah terburai, darah bersepah-sepah dah dekat tengah rumah. Dan darah ni dia macam kesan dia tu menggesek sampai ke dinding lah. Orang kata darah kucing kan. Saya pun tengok kucing mati aksiden pun saya dah boleh merayan. Ini pula boleh nampak kucing mati kena bunuh macam ni. Memang sentap waktu tu. Jadi dari dalam sebuah bilik yang saya amat pasti itu adalah bilik PE lah agaknya, saya dengar tau bunyi macam mengomel tau, yang saya langsung tak faham. Macam orang bercakap sambil makan, macam tu agaknya Jadi ayah saya pun terus tau menghala masuk nak bilik tu. Dan PE waktu tu tengah melekat dekat palang tingkap dengan kepala kucing tu ada dalam mulut dia. Dengan rakusnya PE ni cuba kunyah kepala kucing tu macam tu lah kan. Ayah saya pun astagfirullahalazim, kenapa kau ni PE? Dan melihat keadaan yang macam tu, yang luar biasa sangat macam tu, lebay pula ada kat belakang saya waktu tu lah. Nampaknya lebay ni lebih penakut daripada saya, kata dia kan. Jadi Eddie, hang balik, hang panggil abang lah, kata ayah saya waktu tu lah, mengarahkan saya pergi panggil Angah. Tengah malam macam ni nak balik seorang-seorang lepas tengok drama seram macam ni secara live ni baru kejap tadi ni. Ui, memang tak berani dah, kata dia kan. Hang nganga apa lagi? Pergi balik panggil abang hang. Kata ayah tambah lagi kan. Jadi saya waktu tu tak berani nak beta kan. So dengan saya pun terpaksa lah. So saya waktu tu berlari balik kan. Lepas sampaikan mesej ayah ni, abang pun terus siap-siap dan kami pun kayuh basikal berdua balik lah pergi ke rumah PE ni balik semula. Kenapa ayah panggil abang tau? Sebab dalam ramai-ramai anak dia, anak yang ni lah yang paling dengar cakap, paling kuat mengaji, paling taat dan paling rajin sedut ilmu-ilmu ayah ni lah kan. Jadi sampai je lah kat rumah PE. So ayah panggil kita orang pun naik. Dah korang naik. Ayah panjang. Ayah saya waktu tu pandang saya dengan mata, dengan pandangan yang sangat tajam. Sing! Macam tu lah agaknya kan. Cakap, hampa pergi mana baru ni? Cakap biar terang tak mau kona-kona. Cakap ayah gitulah kan. Bentak ayah saya waktu tu memang dah muka dah serius lah. Dan ini adalah serius so. Jadi saya orang kata dah cuak waktu tu. Saya pun teruslah cerita kejadian dia, apa yang kita orang buat daripada A sampailah Z. Ampa ni lah, awak tak tahu kedengar, kata dia kan. Orang kata dah jangan pi, ampa pi juga. Ini kerja jin, sihir kucing daripada Siam, kata ayah saya waktu tu tau. Mengeluh tanda kesal lah. So menurut ayah saya, orang yang amalkan ilmu ni mesti kena bunuh kucing beberapa puluh ekor, barulah orang kata boleh buat amalkan ilmu ni tau. Dan kemudian sebahagian daripada daging ni memang nak kena makan mentah-mentah. Dan ilmu ni guna macam-macam untuk perkara yang tak baik lah. Dan antara ilmu hitam yang paling kuat daripada negara jiran ni, inilah sihir kucing ni. Dan masalahnya orang yang mengamalkan ilmu ni ataupun orang yang tadi orang Buddha tu kan, yang meninggal tu tadi tu, yang kes polis ni, tak sempat habiskan ritual dia dan dia mati dulu. Tapi bila PE ni pergi baca potongan ayat yang dalam pada lipatan kain tadi tu, yang ada kat dalam rumah tu, jin kafir tadi tu pindah dekat badan si PE lah. Itulah pasal dia ni mering sampai sanggup makan kucing kan. Ayah dengan abang maju masuk ke dalam bilik PE ni. Dah tenang dah sikit. Kepala kucing tu dah tak ada dalam mulut PE waktu tu. Mungkin ayah saya dah selesaikan tadi masa saya balik panggil abang tadilah. So saya tengok PE waktu tu dah macam letih, macam lesu dah begitu. Dah tersandai dah kat tepi katil kan. Mulut dia masih ada lagi kesan-kesan darah kucing tadi kan. Dan abang pun minta abang papalah si PE ni untuk pergi ke bilik air, bagi dia mandi, bersih-bersihkan badan dia, cuci dia semua balik semula lah. Dan kerja saya pula,
Ayah suruh saya kutip bangkai-bangkai kucing tadi dan tanam kat belakang rumah. Masa tu memanglah berasa macam apa hal pula lah aku, kenapa lah aku, kan, bapak saya ni nak pedagangkan saya ke apa, kata dia kan. Dan selepas selesai semua, ayah pun bincang tau dengan lebay. Ayah bincang dengan jiran-jiran yang ada kat situ waktu tu, turut membantu sekali lah kan. Kata sepakat pun dicapai tau. Masing-masing semua tengok saya kan, sambil-sambil kata sepakat dicapai tu kan, semua pandang dia tau. Jadi esok lepas subuh kita pergi rumah tu, kata dia kena cuci. Ni kata ayah lah kan. So sambil pandang saya waktu tu, dan maknanya saya kena ikut jugalah. Dan esok paginya, seperti yang telah dirancang ayah saya, selepas subuh kita orang semua gerak ke rumah tu lah, rumah pembunuh kucing tu tau. Tak ingat dah berapa orang yang pergi ke sana, tapi memang ramai. Yang saya ingat, lebay dengan abang long saya sekali pun ikut sekali. Kami sampai kat rumah tu pada pukul, orang kata waktu tu tengah matahari belum naik lagi lah, dalam pukul 6 lebih, dekat pukul 7 macam tu lah. Cahaya siang masih lagi sama-sama tau waktu tu. Yang mana tak berkenaan pun nak tengok juga, sibuk-sibuk kat situ, tapi tak dibenarkan terlibat. Masuk dalam rumah tu pun tak boleh. Dan polis pun ada sama, sebab ni kes polis kan, jadi polis pun mesti ada sama kat situ lah. Duduk tunggu je, dia orang duduk kat depan rumah tu, orang kata tengok apa yang kita orang buat lah. Jadi inilah, bapak saya pula dah awalkan perkara ni awal pada pihak polis kan. Jadi sebaik saja menjejakkan kaki kat dalam rumah tu, saya rasa lain macam tau. Lain sangat-sangat, kata dia. Dah tak ada bau hapak, tak ada bangkai kucing bersepah-sepah, semua tak ada. Macam apa yang saya nampak mula-mula saya masuk tu, lain sangat lah, kata dia kan. So siapa yang bersihkan semua ni? Ayah saya waktu tu bisik kat saya, yang hampa nampak tu cuma bayangan. Asalnya masa jumpa mayat tu memang sama macam apa yang hampa nampak. Tapi polis dengan orang kampung dah bersihkan dah. Bangkai kucing semua dah tanam. Dan sebab tu ayah tak bagi hang main sini, kata ayah kan. Ayah dengan abang-abang saya pun terus masuk ke dapur cari kain kuning kusam yang saya ceritakan PE baca tu kan. So dekat sejam tau mencari sana cari sini, tak jumpa juga kan. So bila dah tu barulah terjumpa. Rupa-rupanya kain kuning kusam tu tersorok kat dalam almari lauk tau. Kat dalam almari lauk yang usang tu. Padahal masa si PE jumpa kain tu, macam mudah sangat dia jumpa, macam terletak dekat atas lantai dapur je gitu tau. Terus ayah saya pun rukiahkan rumah tu dan bakar kain kuning tu, dan abu-abunya tu ditanam kat belakang rumah. Dah selesai, kita orang pun pulanglah balik semula, pergi ke rumah lebay ni lah, nak tengok keadaan PE macam mana, okey ke tak okey ke. So waktu tu kita orang sampai, nampak si PE ni, nampaklah keadaan dia macam okey je. Cuma si PE tu macam diam je tau, tak nak bercakap langsung. Dan dalam masa 3 hari je, kawan baik saya ni terus berubah terus. Daripada sehingga kini, PE masih lagi macam tu. Dan dah pun berpuluh-puluh tahun berlalu. Dan PE ni masih lagi tak mau bercakap, suka menyendiri, dan dia tak mau berjumpa dengan orang tau. Dan saya percaya yang si PE ni dia tak gila tau. Mungkin masih ada sesuatu yang merosakkan fikiran dia waktu tu. Dan saya pula dah berhijrah keluar daripada kampung. Maklumat terkini yang saya dapat daripada rakan-rakan sekampung, PE tak pernah berkahwin. Dan sekarang ni PE kian uzur akibat sakit radang paru-paru yang dialaminya sejak sekian lama. Moga si PE ni baik-baik. Aku rindukan kau kawan, kata dia. Tapi ini takdir kita. Tuhan tidak pernah zalim. Pasti ada hikmah di sebalik setiap kejadian. Dan aku doakan kau sentiasa dalam rahmat Allah. Inilah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda semua enjoy dengan kisah-kisah yang begini. Kalau enjoy, jemput-jemput lah. Orang kata support lah saya. Okey, jadinya sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu, like dan sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan ini adalah pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.